Sistem SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications diperkenalkan pada tahun 1977. Sebelum itu sistem telex digunakan. Sistem telex dulu amat manual, mengambil masa yang lama, terdedah kepada kesilapan manusia dan sekuriti yang lemah. Sejak pengenalannya, SWIFT telah mendominasi pembayaran antarabangsa menggunakan denominasi mata wang pelbagai negara seperti dolar Amerika, yen Jepun, euro Eropah dan lain. Tetapi sebahagian besar perdagangan SWIFT global disalurkan dalam bentuk dolar Amerika. Di Malaysia, bank-bank seperti Maybank, CIMB Bank, Public Bank, RHB Bank, Hong Leong Bank, Bank Islam adalah antara pengguna SWIFT untuk pemindahan nilai wang rentas sempadan. Sistem MEPS dikendalikan oleh Malaysian Electronic Payment System Sendirian Berhad, MEPS, menawarkan perkhidmatan termasuk pengeluaran tunai merentas sempadan, pemindahan dana, ATM dan pemindahan tunai antara bank, IBTF, pembayaran bel utility, pembayaran kad kredit dan tambah nilai. Sistem ini mengutamakan perkhidmatan perbankan runcit untuk orang awam tempatan. Bagi korporat, sistem rentas dari MyClear, milik penuh Bank Negara Malaysia, BNM, disediakan. Sistem rentas disambungkan kepada rangkaian pemesejan antarabangsa SWIFT. Rentas adalah satu sistem penyelesaian kasar dan depositori sekuriti hutang masa nyata. Ianya digunakan untuk menyokong penyelesaian pembayaran borong korporat dan sekuriti dalam denominasi mata wang antarabangsa. Antara mata wang antarabangsa yang disokongnya adalah dolar Amerika dan renminbi China. Jadi apakah SWIFT ini dan kenapa ia begitu berkuasa? Sistem pembayaran SWIFT sebenarnya adalah sistem pemesejan. SWIFT bukan bank atau sebarang tempat simpanan nilai seperti emas, mata wang atau lain nilai. Untuk transaksi berlaku, anda perlu mempunyai saluran yang disahkan di mana mesej dihantar akan mendebit satu akaun dan mengkreditkan akaun yang lain. Huruf T dalam SWIFT tidaklah bermaksud transaksi, tetapi telekomunikasi. Sistem SWIFT tidak berbeza dengan sebarang sistem pemesejan pada asasnya. Mana-mana sistem alternatif pun perlu mempunyai fungsi yang sama terbina di dalamnya. SWIFT adalah alat telekomunikasi sistem lejar untuk menghantar mesej dan mengubah butiran lejar ahlinya. Mesej-mesej dari SWIFT terus berbalas, dan sistem tempatan yang menerima atau menghantar mesej tersebut terus mengubah lejarnya mengikut mesej. Sekian fungsi utama yang diperlukan oleh mana-mana sistem pembayaran antarabangsa yang lain. Kejayaan mana-mana sistem pembayaran begini bergantung kepada keahliannya. Lebih banyak ahli, lagi banyak sistem tersebut akan digunakan. Jadi, apabila mengatakan BRICS Clear atau BRICS Bridge atau mana-mana sistem pembayaran antarabangsa yang lain, pada dasarnya ia bermaksud satu saluran mesej yang selamat, yang boleh digunakan oleh ahli kumpulan tersebut untuk mengeluarkan atau menerima mesej. Sistem pembayaran ini yang menghantar mesej dan mengubah suai buku lejar, mengekalkan tambah tolak dalam buku lejar. Satu proses menjumlahkan lejar akan diadakan pada akhir bulan atau suku tahun atau akhir tahun. Pada masa ini, segala perbezaan akan diselesaikan, sama ada dalam bentuk emas, mata wang rezab atau mana-mana komoditi bernilai yang diterima oleh semua ahli sistem tersebut. Jika mesej datang dari sistem ini memberitahu untuk mendebit atau memotong dari akaun ABC dan mengkreditkan atau membayar ke akaun XYZ. Sebagai ahli kumpulan tersebut, anda wajib menerima mesej yang disahkan itu dan bertindak sewajarnya, yang pada dasarnya adalah memenuhi kehendak buku lejar yang telah dikemas kini oleh sistem mesej dan sistem tempatan tersebut. Contoh, terdapat dua lejar, ada lejar Bank Malaysia dan ada lejar Bank China. Mereka perlu berkomunikasi antara satu sama lain agar perdagangan dua hala dapat berlaku antara kedua-duanya. Saluran komunikasi inilah yang akan dimainkan oleh SWIFT, BRICS Clear atau BRICS Bridge. Lejar penghantar akan mendebit dari akaun ABC dan menghantar mesej kepada lejar penerima untuk mengkreditkan akaun XYZ. Apabila transaksi sudah siap antara dua bank, mata wang sebenarnya tidak dihantar ke sana-sini, hanya mesej transaksi dihantar ke sana-sini. Dua lejar akan dikemas kini untuk setiap transaksi, tiada pemindahan sebenar sebarang dana. Orang ramai berkata bahawa dunia beroperasi dengan mata wang,
sebenarnya dunia tidak beroperasi dengan mata wang, ia beroperasi dengan buku lejar, mendebitkannya atau mengkreditkannya. Berapa banyak wang anda miliki ditentukan oleh baki lejar anda di bank. Buku lejar anda hanya terdiri daripada kod dan nombor, jadi apabila anda memindahkan wang, tiada pemindahan wang sebenar berlaku. Hanya mesej untuk menambah atau mengurangkan daripada buku lejar anda yang dipindahkan. Sama juga dengan membeli atau menjual emas dari bank atau membeli stok dari Bursa Saham Malaysia, ia hanya satu lagi jenis buku lejar yang dikemas kini, buku lejar emas dan buku lejar saham. Buku lejar emas sesuatu negara menyatakan berapa banyak emas yang dimiliki oleh negara A, berapa banyak yang dimiliki oleh negara B dan seterusnya. Baru-baru ini sejumlah besar emas fizikal telah dipindahkan dari London Metal Exchange ke India. Emas itu memang dimiliki India dalam buku lejar emas India di London Metal Exchange, ia cuma disimpan di sana sebagai penyimpanan selamat. Kebelakangan ini, India memutuskan untuk mengangkut emas tersebut secara fizikal pakai kapal ke India untuk disimpan dengan selamat. Pemakaian sistem SWIFT menggunakan dolar Amerika yang luas ini telah membolehkan Amerika Syarikat untuk menguasai perdagangan dunia secara tidak langsung, seringkali merugikan negara-negara lain. Contoh-contoh ekonomi yang bergantung kepada dolar, seperti Pakistan dan Sri Lanka, telah menghadapi krisis ekonomi yang teruk hanya kerana perubahan dalam dasar di Amerika Syarikat. Apabila Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah, sebagai contoh, lonjakan nilai dolar yang dihasilkannya telah meningkatkan kos import penting di negara-negara tersebut, menyebabkan tekanan berat ke atas bajet mereka. Kita perlu ingat bahawa usaha untuk rangkaian pembayaran BRICS bukan sekadar tentang geopolitik, ia adalah keperluan ekonomi yang mendesak. Ia bukan hanya kerana negara mungkin akan dikenakan sekatan. Kemerowapan atau volatiliti dolar Amerika akibat naik turun kadar faedahnya memberi kesan kepada semua negara, dan dengan itu, kemampuan negara-negara untuk melindungi kestabilan ekonomi mereka sendiri. Inisiatif BRICS bertujuan untuk menyediakan alternatif yang stabil, membolehkan negara-negara menjalankan perdagangan tanpa bergantung kepada dolar Amerika secara luas, sekaligus boleh meramal dan mengawal bajet negara mereka dengan lebih sempurna. Walaupun rangkaian sistem alternatif BRICS Pay boleh mencabar dominasi dolar Amerika, tujuannya bukan untuk mengganggu, memusnah atau membongkar dominasi tersebut. Matlamatnya adalah untuk mencipta sistem selari, bukannya untuk mengakhiri sama sekali transaksi dolar Amerika. Buku ekonomi sekolah pun dah menyatakan bahawa segala bentuk monopoli, termasuk dalam keuangan, tidak harus dibiarkan. Persaingan dalam mana industri pun akan membuka peluang kepada pemain industri bersaing meningkatkan kecekapan, perkhidmatan masing-masing. Persaingan di dalam industri akan meningkatkan pilihan dan kestabilan. Samalah seperti rangkaian kad kredit atau perbankan yang mendapat manfaat daripada persaingan, begitu juga perdagangan antarabangsa, yang kini didominasi oleh sistem SWIFT. Ramai pengkritik dan komentar berpendapat bahawa dorongan untuk rangkaian alternatif BRICS ini didorong oleh Rusia yang sekarang berada di bawah sekatan ekonomi unilateral negara-negara barat. Penggunaan SWIFT dan aset rezab Rusia disekat dan disita. Sememangnya hakikat ini tidak boleh dinafikan, tetapi mereka tidak pula menyatakan sebab-sebab lain yang sudah berpanjangan, seperti impak naik turun faedah di Amerika dan naik turun nilai mata wang Amerika. Negara membangun rasa bimbang dan kebimbangan ini adalah sah. Negara-negara membangun rasa terbeban dan tidak dapat ramal dan mengawal bajet ekonomi sendiri kerana ketidaktentuan hala tuju Rizab Persekutuan Amerika Syarikat di sesuatu masa, kalau ia akan menaikkan atau menurunkan kadar faedah yang memberi kesan terus kepada nilai mata wang Amerika. Mempunyai pilihan lain bukan tentang menjadi anti-barat atau anti-dolar. Ia tentang membenarkan negara-negara fleksibiliti untuk menguruskan ekonomi mereka secara bebas, mengurangkan pendedahan terlalu tinggi kepada dolar Amerika dan tidak perlu risau kalau Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan menaikkan atau menurunkan kadar faedah. Mewujudkan rangkaian pembayaran pada skala SWIFT atau BRICS Pay bukanlah sesuatu yang mudah, ia datang dengan berbagai masalah dan cabaran yang hebat. Pertama, terdapat kesukaran praktikal untuk membatalkan integrasi dolar Amerika dengan pendedahan terlalu luas dalam pentas perdagangan global.
Protokol dan logistik yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan transaksi berasaskan dolar menjadikannya tugas yang mencabar untuk melaksanakan satu sistem pesaing alternatif. Kedua, cabaran terletak dalam blok BRICS itu sendiri, sebuah kumpulan ekonomi dengan lanskap politik dan ekonomi yang pelbagai. Beberapa penganalisis berpendapat bahawa perbezaan dalaman boleh melemahkan keupayaan BRICS untuk mencapai satu kata putus. Sememangnya munasabah andaian ini. Tetapi dari sudut lain, perbezaan ini adalah satu kelebihan. Tidak seperti pakatan atau blok lain yang didorong oleh kepentingan politik satu pihak yang mendominasi, BRICS bersatu semata-mata untuk kepentingan ekonomi dan bukan politik. Ini membolehkan kumpulan ini menumpukan sepenuh perhatian kepada matlamat keuangan bersama tanpa perlu menyelesaikan isu-isu lain yang tidak berkaitan. Negara-negara BRICS tidak perlu bersetuju dalam segala-galanya. Mereka hanya perlu bersetuju tentang apa yang baik untuk kedaulatan ekonomi dan keuangan negara masing-masing. Salah satu komponen yang dicadangkan dalam inisiatif BRICS di Kazan 2024 adalah BRICS Clear, sebuah sistem pembayaran berpusat yang boleh menghapuskan banyak redundansi atau workaround yang dicipta oleh perjanjian perdagangan dua hala dalam blok tersebut. Pada masa ini, negara-negara BRICS menggunakan perjanjian dua hala antara negara secara individu untuk menjalankan perdagangan dalam mata wang mereka sendiri, seperti perjanjian renminbi dan ringgit antara China dan Malaysia. Walaupun berkesan, pendekatan sebegini akan beransur-ansur mengurangkan kebolehkembangan atau scalability dan kecekapan atau efisiensi. Ia akan mengambil sumber dan masa untuk menambahkan mata wang negara lain. Cara ini amatlah tidak sempurna untuk negara pedagang seperti Malaysia. Sistem pembayaran BRICS dengan rumah penjelasan atau clearing house dalam Inggeris berpusat boleh mempermudahkan transaksi berbagai mata wang, mengurangkan keperluan untuk mengekalkan akaun berasingan dengan infrastruktur yang diduplikasi. Cara ini hanya akan meningkatkan komplikasi dan kos berdagang. Dalam jangka panjang, BRICS mungkin akan memperkenalkan BRICS Coin atau BRICS Unit untuk memudahkan pembayaran antara ahli-ahli dalam blok. Namun, hitungan nilai coin atau unit sedemikian memerlukan rundingan kompleks antara negara-negara. Saya rasa ini adalah satu halangan yang belum dapat diatasi oleh BRICS setakat ini dari apa yang saya faham dari berita di Kazan. Pendapat China mengenai rangkaian pembayaran BRICS adalah sangat menarik dan boleh diakui. Sebagai kilang dunia, mengeksport barang buatannya adalah tunjak utama ekonominya. China sangat terlabur dalam penggunaan rangkaian SWIFT berasaskan dolar Amerika kerana perdagangan luasnya dengan Amerika Syarikat dan negara barat lain. Namun begitu, China juga melihat nilai dalam mempelbagaikan pilihan pembayaran dan telah menunjukkan sokongan secara berhati-hati terhadap inisiatif BRICS. Pendekatan dua hala China lebih kepada lindung nilai daripada meninggalkan dolar sama sekali. Mereka ingin menyokong sistem baru sambil memastikan perdagangan berasaskan dolar Amerika kekal dan stabil. Pendekatan seimbang China menekankan bahawa BRICS tidak cuba menggantikan rangkaian SWIFT tetapi lebih kepada melengkapinya. Jika dolar Amerika atau sistem SWIFT mengalami masalah, China juga akan mengalami kerugian kerana ia adalah negara berasaskan ekspor dan bank-bank pembeli produk-produk buatannya mempunyai kata putus kalau SWIFT, dolar Amerika atau sistem dan mata wang lain boleh digunakan. Di situlah kebergantungan pada sistem SWIFT dan dolar wujud. Malaysia sebagai negara pedagang juga terikat oleh bank-bank rakan dagangnya dengan semula jadi. Malaysia harus dengan pandai dan licik hindari dari menimbulkan sebarang ketegangan dalam perdagangannya dengan rakan dagangnya. Dengan menawarkan alternatif, blok BRICS dapat memperolehi fleksibiliti tanpa perlu mengubah hubungan perdagangan sedia ada yang telah ditetapkan. Sebarang ketegangan perdagangan harus dielakkan dengan negara-negara barat. Pada pendapat saya, pendekatan China dan Malaysia dalam hal ini adalah agak sama. Semasa buat video ini, Trump sudah diundi jadi presiden. Dia pernah berkata akan mengenakan tarif 100% ke atas barangan import negara yang menyertai BRICS. Malaysia harus dengan bijaksana mengendalikan subjek ini dengan berhati-hati tanpa menimbulkan sebarang ketegangan tetapi tanpa kompromi untuk mencapai kebebasan keuangan, satu matlamat jangka masa panjang. Usaha untuk rangkaian pembayaran BRICS atau BRICS Pay mencerminkan keperluan mendesak untuk kebebasan keuangan walaupun di kalangan ekonomi besar dan matang.
Peranan utama dolar sebagai mata wang rizab global memaksa negara-negara, tidak kira, kecil, besar, negara membangun atau negara maju untuk melihat semula implikasinya. India, sebuah negara dengan GDP besar pun terpaksa menyelaraskan dasar ekonominya dengan dasar ekonomi Amerika Syarikat, tanpa mengira keperluan sendiri. Sebagai contoh, India sering terpaksa mengikut kadar rizab Persekutuan Amerika Syarikat untuk mengelakkan ketidakstabilan mata wangnya. Negara maju seperti Jepun pun tidak ketinggalan jadi maksa, apabila Bank of Japan tidak mengikuti langkah rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah, ia menyebabkan mata wang Jepun mengalami kerugian yang besar. Oleh kerana mata wangnya jatuh banding dolar Amerika, inflasinya meningkat dan mula memberi kesan negatif pada rakyat Jepun. Inflasi yang agak teruk itu mengakibatkan Perdana Menterinya terpaksa undur diri pada bulan Ogos 2024 lalu. Semua hasil semata-mata kerana Bank of Japan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang menaikkan kadar pinjaman. Sememangnya, Bank of Japan ada alasan munasabah kenapa tidak menaikkan kadar pinjamannya. Begitulah besar impak dolar Amerika pada ekonomi global sekarang. Suka tak suka, satu jalan penyelesaian mesti dirancang dan dilaksanakan. Saya tidak nampak jalan penyelesaian selain dari BRICS. Inisiatif BRICS bukan tentang dolar kehilangan tempatnya, tetapi ia tentang mencipta ruang untuk negara menguruskan ekonomi mereka tanpa bergantung besar kepada dasar-dasar Amerika Syarikat. Amerika Syarikat juga dapat ruang yang lebih luas untuk menyelaraskan dasar ekonomi mereka untuk kepintangan sendiri tanpa memerlukan memikir panjang tentang impaknya kepada negara-negara lain. BRICS clear boleh menawarkan kepada negara-negara anggotanya autonomi ekonomi yang sangat diperlukan, membolehkan mereka menyesuaikan dasar monetari berdasarkan keutamaan negara mereka sendiri. Dengan sistem pembayaran BRICS yang berfungsi, negara-negara membangun mungkin akan dapat menyeimbangkan matlamat domestik dengan keperluan perdagangan antarabangsa dengan lebih sempurna, mewujudkan ekonomi global yang lebih berdaya tahan dibandingkan sekarang yang sangat rapor. Walaupun ramai berpendapat bahawa blok BRICS bergerak dengan terlalu perlahan, mereka harus ingat bahawa BRICS perlu bergerak berhati-hati untuk mengurangkan impak negatif kepada negara-negara anggota BRICS itu sendiri. Dari Kazan, memang dengan ketara sudah ada banyak tanda-tanda kemajuan yang dapat dilihat. Walaupun tiada pengumuman besar mengenai alternatif SWIFT di Kazan, tetapi perkembangan secara beransur-ansur telah dicatat, termasuk rancangan untuk rangka kerja BRICS Reinsurance bagi melindungi barang dagangan. Pengumuman BRICS Reinsurance di Kazan jelas menunjukkan bahawa inisiatif BRICS Bridge telah berjalan jauh, kalau tidak mengapa nak mengumumkan BRICS Reinsurance. Mungkin ramai penonton video ini kurang sedar apa itu reinsuran. Reinsuran diperlukan kerana apabila syarikat insuran menginsurankan barang dagangan dan semua, syarikat insurans juga memerlukan insurans maka perkataan reinsuran. Peniaga akan mendapatkan insuran untuk barang dagangan mereka bagi menampung ketidakpastian menghantar barang dagangan mereka melalui laut, udara, darat. Pemilik kenderaan kapal, kereta api, truk dan semua juga akan ingin menginsuransikan kenderaan mereka yang bergerak di ruang ini. Begitu juga, syarikat insurans juga ingin menginsurankan semula sebahagian polisi yang mereka jual untuk mengurangkan risiko kepada mereka sendiri, kepada syarikat atau organisasi yang lebih besar dalam bentuk penanggung insurans semula. Tanpa reinsuran, perdagangan akan menjadi sukar dalam sistem alternatif ini. Pasaran reinsurans kini didominasi oleh firma-firma dari Amerika, hampir tiada reinsuran di luar firma Amerika. Fakta ini menghalang syarikat insurans luar sistem SWIFT untuk mendapatkan imbangan dari malapetaka besar dan menghadkan kemampuan mereka dan sistem yang disokongnya. Topik reinsuran dengan terang membuktikan bahawa mereka sudah berfikir jauh ke hadapan, pada tahap kedua atau ketiga untuk membangunkan sistem perdagangan selari dengan sistem perdagangan sekarang. Sebenarnya saya mengesyaki bahawa ini adalah budaya BRICS yang tidak mahu membuat pengumuman besar kerana mereka tidak melihat kepentingan untuk bermegah-megah, tetapi mereka hanya fokus seluruh tenaga untuk menyelesaikan kerja dengan tepat dan betul. Pendekatan pragmatik ini jauh lebih berkesan bagi penyelesaian masalah global yang amat kompleks dengan cara betul dan berkesan. Lagipun, kemungkinan besar mereka tidak mahu mencetuskan panik dan memporak-perandakan pasaran global. Kadang-kadang, membina infrastruktur secara senyap, tanpa riuh dahulu,
dan mengumumkannya apabila ia siap adalah pendekatan terbaik. Perjalanan ke sistem pembayaran BRICS yang beroperasi sepenuhnya akan mengambil masa, tetapi momentum itu tidak dapat dinafikan. Kelambatan ini tidak mungkin berbunca dari segi teknikal tetapi dari segi mendapat persetujuan ke semua negara dengan prosesnya. Walaupun blok BRICS mungkin tidak bertujuan untuk mengganggu kedudukan dolar dalam sekelip mata, ia sedang meletakkan asas untuk perubahan besar dalam lanskap kewangan untuk masa hadapan. Perkembangan yang mantap bagi BRICS clear dan projek-projek berkaitan yang lain menunjukkan bahawa inisiatif ini bukan sekadar teori tetapi usaha nyata untuk mencipta sistem kewangan selari yang seimbang dan multipolar. Selain isu logistik dan proses, sistem pembayaran BRICS juga akan menghadapi halangan besar politik kuasa besar, khususnya dari Barat. Membangunkan sistem pembayaran pelbagai hala yang boleh dipercayai dan bersepadu antara ekonomi yang berbeza seperti China, Rusia, dan Afrika Selatan bukanlah tugas yang mudah. Mata wang digital, seperti BRICS Coin atau BRICS Unit yang dicadangkan, boleh memudahkan transaksi di seluruh blok. Namun, memperincikan, mendefinisikan dan menstabilkan nilai sedemikian tetap menjadi titik perbalahan, terutama memandangkan persekitaran ekonomi dan keperluan setiap negara BRICS yang berbeza-beza. Dari segi teknikal, infrastruktur, pengetahuan teknikal dan teknologi kewangan dunia sudah cukup maju untuk menyokong sistem BRICS. Dari perspektif teknologi, mencipta sistem pemesajan berasaskan ledger digital yang selamat seperti SWIFT bukanlah halangan utama. Cabaran sebenar adalah menyelaraskan semua anggota BRICS di bawah rangka kerja dasar yang bersatu, memastikan kerjasama merentas sempadan yang lancar, dan mewujudkan mata wang digital, BRICS Coin, atau BRICS Unit, yang memenuhi kepentingan bersama. Satu lagi lapisan yang amat rumit, terletak pada persepsi, komunikasi global dan geopolitik sekarang. Blok BRICS perlu meyakinkan Barat bahawa inisiatif ini bukanlah satu cubaan untuk mengecualikan atau mengasingkan dolar Amerika tetapi sebaliknya untuk meningkatkan pilihan bagi perdagangan antarabangsa. Pesanan ini mesti jelas, ini tentang kestabilan keuangan global dan pilihan. Untuk BRICS berjaya, ia mesti mencapai keseimbangan yang harus ini, memperolehi dirinya sebagai rakan kooperatif di pentas global dan bukannya pencabar langsung yang hendak memusnahkan susunan sedia ada. Ini adalah makna sebenar multipolariti, mempunyai pilihan. Dalam jangka panjang, sistem pembayaran BRICS boleh menjadi satu alternatif yang berwibawa dalam kewangan antarabangsa, memberikan negara-negara rangka kerja perdagangan yang boleh dipercayai dan tidak bergantung semata-mata kepada sistem SWIFT sahaja. Walaupun rangkaian pembayaran BRICS mungkin bermula dengan bahagian yang sederhana dalam transaksi global, kewujudannya sahaja akan menjadi satu alat alternatif yang berkuasa. Hanya dengan mempunyai alternatif memecahkan monopoli, memberikan semua negara, bukan hanya yang dalam BRICS, peluang untuk menghadkan masalah yang mungkin dibawa dari memakai dolar Amerika secara dominan. Kita sedang menyaksikan perubahan sekali seumur hidup dalam lanskap keuangan global. Inisiatif pembayaran BRICS lebih daripada sekadar inovasi keuangan, ia adalah langkah ke arah memberdayakan atau memperkasakan ekonomi sedang membangun mempunyai suara dalam struktur yang mengawal perdagangan global. Dengan mempelbagaikan pilihan, negara-negara BRICS sedang membuka jalan untuk masa depan keuangan yang lebih seimbang dan mampan. Perjalanan ini mungkin perlahan dan kompleks, tetapi cita-citanya jelas. Untuk mewujudkan sistem keuangan multipolar di mana negara-negara boleh beroperasi dengan tahap kebebasan yang tidak pernah ada. Dalam dunia yang semakin menuntut kestabilan dan pilihan, BRICS sedang memposisikan dirinya sebagai pemain penting dalam membentuk semula ekonomi global. Sekian, terima kasih.